بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita ingin mengulang kaji 6 halaman yang telah pun kita lalui daripada hari Ahad hingga hari Jumaat, dan pada hari ini sudah tentu kita ingin mengulang kaji dengan bintang ilmuwan kita yang dihadirkan bersama. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Syahari Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Ahlan Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ustaz Syahari bersama kita pada hari ini, dan sudah tentunya kita juga bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita hari ini boleh berborak, bertanya soalan macam-macam kisah Nabi Musa alaihi salam yang diletakkan ataupun disampaikan kepada kita dalam surah Al-Qasas. Bagaimana yang kita sudah pun lihat bahawa ini adalah musim ketiga ya. Kalau musim kedua itu mungkin pada surah Asy-Syu'ara, musim pertama pada surah Taha, awalnya pengenalan tentang Nabi Musa, perjuangan mendidik kaumnya itu pada surah Al-Baqarah, dan ianya bertebaran di seluruh Al-Quran seperti bintang-bintang di langit untuk sama-sama kita mengambil cahaya demi cahaya memulakan tahun 2022 kita pada tahun ini insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan kebaikan ya, keberkatan pada hidup tuan-tuan kita semua dengan ilmu yang kita akan sama-sama kita hadirkan ataupun kita peroleh pada hari ini. Kita sedang berbincang pada halaman 388 hingga 393, dan pada halaman 388 ini perjalanan Nabi Musa menuju ke Madian. Dan sampai ke Madian itu apakah yang berlaku? Salah satu peristiwa panjang dalam halaman 388 ini berkaitan dengan nampak dua orang wanita yang masih lagi bersama binatang ternakannya tidak mendapat peluang untuk mendapatkan air, dan berterusan kisah itu sehingga kan si wanita salah seorangnya ini memberi recommendation ya, cadangan pada ayah, tolong jadikan beliau sebagai pekerja. Apa pelajaran daripada ayat ini? Kita baca dahulu ayat yang ke-23 pada surah Al-Qasas untuk memulakan majlis kita pada hari ini, dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul dan penonton sahabat Al-Quran. Tak lupakan kepada tetamu undangan kita Ustaz Syahari Abdul Rahman. Insya-Allah akan sama-sama berkongsi pencerahan dengan ayat yang sangat penting untuk sama-sama kita tadabbur bersama-sama tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan insya-Allah kita akan mulakan majlis kita My Quran Time ayat 23 surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitanir. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما
خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 23, dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternakannya di sana, dan dia menjumpai di belakangnya yang ramai dua orang wanita sedang menghambat haiwan ternakannya. Lalu Nabi Musa berkata, "Apakah maksudmu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minuman sebelum pengembala itu memulangkan ternakannya, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Apakah pelajaran sebenarnya daripada peristiwa ini? Kita terus bersama Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul Ismail, terima kasih Ustaz Tirmizi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seluruh para penonton My Quran Time yang dipilih Allah untuk bersama dalam surah Al-Qasas pada hari ini, ayat yang dialunkan, yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi sangat kena pada masanya membuka tirai tahun 2022. Semua kita mempunyai azam untuk melakukan itu dan ini. Tetapi jadilah manusia yang sentiasa berfikir untuk memberi manfaat pada orang lain. Ayat Al-Quran bagi seorang mukmin, dia bacalah mana-mana ayat pun, dia pasti boleh mengaitkan dengan kehidupannya. Jadi ayat 23 ini memanglah secara tersuratnya menceritakan tentang Musa alaihi salam tidak senang duduk apabila melihat dua wanita didiskriminasikan, dizalimi oleh kaum-kaum lelaki di Madian. Musa bertanya apa yang tak kena. Lalu Musa alaihi salam tanpa memanjangkan kalam terus menghulurkan bantuan. Dan perlu diingatkan di sini, yang lebih perlu kepada bantuan adalah Musa alaihi salam. Baginda bukan buat lawatan sambil belajar ke Madian. Baginda melarikan diri daripada Mesir ratusan kilometer, berhari-hari, kebuluran, kemiskinan, hilang semua nama baik baginda akibat daripada peristiwa yang dirakamkan dalam suratul Qasas, iaitulah terbunuhnya seorang Qibti. Jadi Musa lebih perlukan bantuan, tetapi Musa memilih untuk membantu dua wanita yang dizalimi. Jadi pelajaran untuk kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, percayalah Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang tidak diduga apabila kita memilih untuk mengutamakan orang lain. Khususnya pos banjir ni kan. Betul Ustaz. Kejadian musibah banjir baru-baru ini, kita memang ada masalah kita. Tetapi lihatlah orang lain yang lebih teruk keadaannya berbanding kita. Jangan pentingkan diri sendiri. Ya, saya ada urusan saya ada masalah saya sendiri. Biar kita ada jiwa Nabi Musa alaihi salam. Saya tidak senang dengan apa yang berlaku kepada wanita-wanita ini. Dan baginda wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Baginda melakukan apa yang disebut sebagai ithar, mengutamakan orang lain. Lalu dibantu wanita ini membawa haiwannya untuk mendapatkan air. Itulah saya rasa perkara yang mesti dijadikan azam bagi tahun 2022. Saya mahu bantu lebih ramai orang yang ditimpa musibah post pandemik, post banjir, tengkujuh di pantai timur dan seumpama dengannya. Dan jangan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sentiasa membantu hamba-hambanya apabila hamba-hambanya sentiasa membantu sesama hamba-hamba Allah. Jadi itu ayat 23 Ustaz. Masya-Allah, itu adalah antara pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 23 sebentar tadi, melihat kepada senario Nabi Musa belum lagi menjadi nabi Ustaz ya. Belum jadi nabi, tetapi akhlaknya itu sudah pun dilatih ataupun ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah juga tarbiah pendidikan yang kita ingin bina pada tahun 2022. Hujung 2021 kita akhir dengan pelbagai ujian, dan ujian itu bukan untuk
nyatakan bahawa saya ada banyak masalah Ustaz ya. Saya ada banyak masalah jadi saya tak sempat nak tengok orang lain. Rupa-rupanya dengan melihat kepada orang lain itu, walaupun kita memang fakir, tetapi rupa-rupanya peluang berbuat kebaikan itu menyebabkan selepas itu Allah terus memimpin Nabi Musa, ya, Musa yang belum jadi nabi lagi ini terus memimpin dan akhirnya dapat macam-macam Ustaz ya. Betul. Mula-mula tak ada penginapan, tak ada makanan, tak ada kerja, tak ada keluarga. Asbab dengan menolong mengutamakan perkara ini, berlakulah selepas itu dapat kerja, dapat makan, dapat perlindungan, siap dapat keluarga lagi tu. Masya-Allah ya. Jadi ini perjalanan Nabi Musa dan kita teruskan pada halaman 389. Kita melihat kepada apa yang pernah kita lihat dalam surah Taha, dalam surah-surah sebelum ini Syuara, tentang bagaimana tongkat bila Nabi Musa ini sudah pun dilantik menjadi nabi, tongkatnya itu adalah satu mukjizat yang tersendiri, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak baca ayat 31 untuk kita memaknai sekali lagi peristiwa di Tua ataupun di tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 31 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 31 daripada surah Al-Qasas, lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Nabi Musa melihatnya bergerak-gerak seakan seekor ular yang liar, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang selamat. Inilah peristiwa yang berlaku pada Nabi Musa dalam perjalanan daripada Madian kembali ke Mesir. Dan pada waktu ini bersama tongkatnya Allah menyatakan jangan takut, ya. Di dalam ayat ini ada perkataan jannun itu Ustaz ya, tapi di tempat lain bila tongkat ini bertukar menjadi ular ada thu'ban, ya. Kalau boleh Ustaz menceritakan apa beza peristiwa ini, dia macam berulang, ya, tetapi kita yakin bahawa dalam Quran ini tidak ada pengulangan, ia adalah mesej ayat yang penting kita ambil perhatian. Silakan Ustaz. Betul Ustaz Fazrul. Subhanallah, kita menyangka pengulangan, maknanya tak habis-habis lagi ke cerita baling tongkat ni. Daripada Asy-Syu'ara, daripada Taha, sekarang dalam Al-Qasas. Tuan-puan sekalian, kalaupun kita nak kata pengulangan, ia tetap mengandungi pengajaran. Maksudnya apa? Allah menyebut kali kedua, kali ketiga, Musa dilatih oleh Allah sebelum membaling tongkat di hadapan Firaun. Dia perlu belajar baling tongkat dahulu di hadapan dirinya sendiri, supaya ada keyakinan. Kat situ pun ada pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia mahu kita berjihad berhadapan dengan tirani rejim kafir Firaun, dia tidak terus mahu kita ke medan tempur bercakap dengan Firaun tanpa latihan. So latih dulu di lembah tua. Ya, orang kata rehearsal. Rehearsal. Nak datang sini pun nak bercakap dia pun kena rehearsal juga kan. Sebab dia membina keyakinan, practice make perfect kan. Jadi bila kita ada keyakinan dengan latihan, insya-Allah di medan sebenar kita tidak akan mengalami ketakutan. Dan tuan-tuan, Islam begitu. Sebelum Allah Taala nak perintahkan kita berjuang, berjihad, menghapuskan kezaliman, kefiraunan zaman berzaman, menegakkan keadilan, perasankan ada latihan-latihan yang Allah berikan kepada umat ini yang bernama rukun Islam.
Solat ini ada maqasidnya. Zakat ada matlamatnya. Puasa ada matlamatnya. Semua rukun-rukun Islam ni adalah latihan untuk capai satu matlamat yang lebih besar, supaya masyarakat tiada kezaliman dan hanya berlaku keadilan. Itu hikmah pengulangan kalau kita berfikir. Jadi kadang-kadang Allah ulang sebab kita tak berfikir. Allah ulang sekali lagi. Kau faham tak? You didn't get the point. Tetapi kalau kita nak lihat persoalan Ustaz Fazrul tadi, keunikan perbezaan. Ini jarang ditemui, melainkan para ulama yang mengkaji dan saya hanya menumpang ilmu mereka. Dalam surah Al-Qasas, temanya adalah naratif kisah Nabi Musa yang bangsa Arab tidak tahu, Ustaz. Macam mana Muhammad boleh tahu sallallahu alaihi wasallam? Ahlul kitab pun tercengang. Details diari perjuangan Nabi Musa. Sebagai contoh, dalam Al-Quran tidak ada cerita Nabi Musa lepas baling tongkat lari. Takut. Alamak, apa benda berlaku dekat tongkat saya? Tetapi dalam surah Al-Qasas sahaja, wala mudbiran walam yu'aqib. Baginda melarikan diri ketakutan. Kenapa perlu plot ini? Kerana untuk membuktikan kepada Quraisy dan kepada Ahlul Kitab bagaimana Muhammad tahu, sedangkan beliau buta huruf dan tidak pernah belajar apa-apa tentang Musa di Makkah. Contoh yang kedua dalam Al-Qasas, innaka minal aminin. Allah sebut kepada Musa, Musa, kau akan selamat semasa pegang ular tu balik, dan engkau akan tetap selamat di hadapan ular yang lebih besar, Firaun. Kau akan selamat, jangan risau. Jadi ini adalah satu bentuk fakta yang tidak disebut di dalam Al-Quran melainkan dalam Al-Qasas untuk menunjukkan Musa akan selamat. Sebab hanya dalam Al-Qasas sahaja diari Nabi Musa yang membabitkan polis Firaun dipaparkan. Beliau diburu, the most wanted person di Mesir akibat daripada peristiwa bunuh. So jaminan keamanan itu penting di penghujung ayat 31 tadi. Tetapi dalam Taha, menariknya temanya bukan naratif penceritaan Nabi Musa. Temanya adalah calm down, bertenang Musa, sebab nak tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertenang wahai Rasulullah. Jadi bila bertenang ni, benda yang tak ada dalam Al-Qasas ada dalam surah Taha. Contoh, dalam surah Taha, Allah tanya dulu, apa dekat tangan kamu tu? Ini tak ada dalam Al-Qasas. Ini tak ada dalam Al-Quran. Hanya ada dalam surah Taha. Apa pada tangan kananmu? Kenapa? Sebab bayangkan tongkat ni senjata keselamatan kita di tempat yang gelap gelita lembah tua. Apa-apa jadi, tongkat ni lah. Jadi tiba-tiba nak kena baling. Alamak, mesti ada alamak. Nak baling tongkat tiba-tiba. Jadi tema Taha adalah, okey, sebelum kau baling, aku akan tenangkan kau dulu dengan ice breaking sikit, iaitulah cuba cerita sikit apa pengalaman dengan tongkat tu. Jadi bila kita boleh bercerita, kan seronok. Jadi adanya objektif ketenangan. Kesimpulan, tema setiap surah mencorak uslub penceritaan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada pengulangan sebenarnya. Sentiasa ada makna yang baru. Masya-Allah, itu adalah bagaimana perbezaan di antara surah Taha, surah Asy-Syu'ara dan juga surah Al-Qasas. Ceritanya pasal tongkat ya, yang surah Taha kerana aspek kebahagiaan, ketenangan, maka tanya dulu Ustaz ya. Bagi cerita-cerita dulu, borak-borak. Memang dalam mangsa yang terkesan dengan banjir Ustaz ya. Salah satu approach pendekatan yang baik bagi mereka ini, bila ada baru ni Ustaz Hanafi dia pergi jumpa kumpulan itu, borak-borak. Bukan ceramah dia borak-borak ni apa yang berlaku, oh kat situ ni panjang borak. Lepas itu mereka merasakan tenang rasanya, walaupun rumah masih lagi berbau macam-macam, tak lagi kembali sofa ataupun peti ais yang sudah pun terhumban di mana-mana dalam hujan banjir. Jadi pendekatan surah Taha berbeza Ustaz ya dengan surah Qasas ini. Bila berkaitan dengan babak-babak dikejar itu amat detail, maka dijelaskan kalau Nabi Syuaib itu menjelaskan kamu selamat daripada orang zalim kan. Beberapa kali dinyatakan tentang keamanan itu sendiri. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita sama-sama melihat bahawa kalau tadi jangan takut, tapi di sini aman walaupun ada masalah yang berlaku Ustaz ya. Teruskan perjuangan kerana keamanan itu sumbernya daripada Allah, dan Allah akan terus membantu bila kita ingin
berjuang membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergerak kepada halaman yang ke-390 ya. Kita ingin lihat kepada ayat 40 bagaimana bila mereka dikejar ataupun kita bercakap tentang tentera-tentera Firaun ini. Pada ayat 40 dinyatakan sesuatu yang berlaku kepada penzalim ini. Kita baca bersama dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله. Surah Al-Azim, maka kami siksa dia Firaun dan bala tenteranya lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Dalam ayat ini bercerita tentang apakah ya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Musa ya. Nabi Musa bila bertemu dengan Firaun, bertemu dengan tentera-tenteranya, dan di sini digunakan perkataan al-yam ya, merujuk kepada terjemahan letak lautan. Tapi kita nak belajar bersama dengan Ustaz Syari bila kita melihat awal surah ini bercerita tentang yam juga ya, di mana ibu Nabi Musa diberikan ilham untuk meletakkan anaknya dalam basket ya, dalam raga, dalam tabut untuk berada di Yam. Yam di sana selamat, Yam di sini tak berapa selamat ya. Jadi apakah rahsia kita ini meredah 2022 ya, badai 2021 dengan banjir? Ada tempat sungai yang selamat, ada tempat sungai yang tak selamat. Kehidupan 2022 macam mana nak selamat tak selamat? Kita akan rungkai jawapannya selepas kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal kita pada hari ini untuk kita mengulang kaji halaman 388 hingga 393, dan sudah pun kita melihat beberapa buku surat dan kita berada pada halaman 390 melihat kepada bagaimana sombongnya Firaun dan juga tentera-tenteranya di bumi tanpa kebenaran. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, mereka rasakan bahawa mereka tidak akan bertemu kembali kepada Allah. Amat yakin, dan Allah menyatakan pada ayat 40 mereka itu diseksa ya, dengan Firaun, dengan tenteranya. Fanabadnahum, lalu kami menenggelamkan mereka fil yam, pada lautan. Dalam ayat 39 40 ini Ustaz Syahri ya, perkataan Firaun dan wajunuduhu itu berulang. Nak cerita ini memang musuh betul ni ya, dan diletakkan istilah al-yam di sini. Dan al-yam ini kita sudah jumpa di awal surah Al-Qasas, peristiwa ibu Musa yang diberikan ilham untuk meletakkan anaknya yang amat dikasihi sudah tentunya ya, baby Musa, tetapi dua paradigma yang berbeza. Satu, sungai itu membawa kepada keselamatan, sungai Nil tersebut, tapi Yam di sini laut yang sama ke, sungai yang sama tapi istilahnya sama. Kalau boleh Ustaz rungkaikan. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah,
kalau boleh letak azam tahun 2022 ni kita nak study perkataan-perkataan yang berulang. Kerana pengulangan perkataan ini menunjukkan ada persamaan yang memerlukan kepada ilmu untuk kita ketahui. Baiklah. Al-yam, okey. Perkataan air ni dalam Quran telah diterbitkan dengan pelbagai perkataan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak fokuskan pada keluasan sejauh mata memandang, maka bahrun akan disebutkan. Bahrun akan disebutkan. Kalau fokusnya adalah ketenangan, kedamaian, air mengalir, maka nahrun. Nahrun akan disebutkan. Tetapi kalau fokusnya adalah aliran yang deras dan ganas, ya, aliran yang deras dan ganas, anda mesti berhati-hati, maka yam akan disebutkan. Lalu di awal surah Al-Qasas, apabila Allah memerintahkan kepada ibu Musa, letak anakmu elok-elok di dalam yam, itu bermaksud ibu itu sedang diuji kepercayaannya kepada Allah. Saya nak letak anak atas sungai Nil yang mengalir deras, melanggar batu dan boleh menjatuhkan anak endaku ini. Adakah anda percaya pada waktu itu? Adakah anda percaya anak anda akan selamat? Tetapi ibu Musa adalah model manusia yang meletakkan logik di tepi dan mendahulukan kepercayaan kepada wahyu. Adapun yam pada ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi juga menunjukkan kami baling, lontar, kami hapuskan kesan. Sebab bila air itu mengalir deras, anda tak sempat nak tengok. Kalau sungai yang tak mengalir deras, anda mungkin sempat lagi nak lihat apa yang mungkin terdampar di dasar. Sebab itu saya Miri yang buat berhala tu, bila Musa hapuskan berhalanya dan membakar berhala itu, Allah sebut Musa membaling debu-debu itu juga dalam yam. Surah Taha ayat 97. Iaitulah lanansifannahu fil yam. Kenapa Musa baling depan Samiri debu-debu berhala itu? Supaya kamu takkan sempat kumpul balik debu-debu itu untuk berfikir bagi menghidupkan balik berhala. Jadi dalam ayat 40, Allah seolah-olah mahu mengajar kita, tak ada keperluan pun untuk kamu melihat kesan-kesan mayat itu pun. Aku hapuskan sampai kamu tak jumpa sesiapa pun kalangan mereka, kerana yam, kerana air itu bergerak deras, dan kami apungkan hanya jasad Fir'aun. Itu pula berdasarkan surah Yunus. Semua tu bersebab, tuan-tuan. Subhanallah. Wallahu a'lam. Baik, itu adalah satu penerangan tentang al-yam, Ustaz, ya, berulang untuk kita memahami tentang derasnya itu menguji kepada ibu Nabi Musa. Ya, memang ujianlah, Ustaz, ya. Dia kita berada di tempat kita yam jugalah baru-baru ini di Shah Alam, ya, bila ulu yam dia dan yam, di mana apabila kenderaan dialirkan laju, ya, tiba-tiba kat rumah saya tu naik air, ya, alhamdulillah dia tak sempat masuk ke rumah, tetapi ramai banyak rumah-rumah yang digenangi sampai 7 kaki air, ya, pada waktu itu. Yang dibawanya itu macam-macam, ya, dan ada juga yang dibawa itu adalah insan, nyawa yang akhirnya terkorban bila tidak dapat menyelamatkan diri, dan itu amat memeritkan bagi keluarga. Kita doakan kepada tuan-tuan yang mungkin ada ahli keluarga yang terkesan dengan banjir pada tahun 2021 baru ini, agar diberikan ganjaran yang baik dan digantikan dengan yang lebih baik. Dan yang pastinya perasaan itu pada ibu Nabi Musa, dan itu jugalah yang berlaku kepada tentera, pada Firaun dan juga tentera-tenteranya, untuk kita memahami bahawa ujian adalah ujian, ada juga yang menjadi azab sebenarnya, Ustaz, ya. Satu betul. Ujian kepada ibu Nabi Musa, satu lagi adalah azab. Yang penting apa? Kita tahu apa-apa sahaja yang datang, kalau kita makin dekat diri pada Allah, harapnya itulah ujian yang menaikkan maqam kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat kepada halaman 391, satu kesimpulan panjang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca daripada ayat 44 dahulu untuk kita memahami mengapa penting sangat kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, terutama yang ditekankan dalam surah Al-Qasas, bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَى
Allah. Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Nabi Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Dalam ayat ini ada perkataan qadaina ustaz ya, qadaina. Dan kalau dalam peristiwa Nabi Musa itu ketika dia turun daripada istana pergi melawat ketika waktu ghaflah, waktu orang tengah senggang itu, ketika dia tolak itu waqada ya, qada juga yang muncul perkataan dia di situ. Jadi kalau boleh ustaz ceritakan sikit perkataan qadaina ini dan apakah yang nak ditekankan dalam ayat ini, panduan untuk kita tahun 2022 ini. Subhanallah, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi. Ini merupakan penutup komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tentang diari perjuangan Nabi Musa. Ada 3 kali wama kunta. Ya, wama kunta yang pertama, Rasulullah, kau tidak berada ketika qadaina, kami memerintahkan Musa untuk menjadi rasul menuju Firaun. Itu ya wama kunta yang pertama. Wama kunta yang kedua adalah, Rasulullah, kau tidak bersama dengan ahli penduduk Madian yang tahu cerita Nabi Musa. Kau tak pernah duduk di Madian. Sepanjang Musa duduk 10 tahun di Madian, dan generasi selepas itu pun kau tidak pernah mendengar cerita apa-apa tentang Musa daripada penduduk Madian. Kerana yang paling tahu cerita Musa dari bangsa Arab adalah penduduk Madian pada waktu itu. Wama kunta yang ketiga adalah merujuk kepada, seperti sama dengan wama kunta yang pertama, tetapi merujuk kepada nadaina. Nadaina iaitulah semasa kami berkata-kata dengan Musa, menenangkan beliau, bertanya tentang tongkat dan tangan beliau. Jadi 3 wama kunta ini mempunyai 2 faedah. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak menegaskan Rasulullah tiada pengetahuan apa-apa tentang Musa kerana baginda tidak berada di lokasi Musa menerima kerasulan. Rasulullah tidak pernah mendengar cerita Nabi Musa daripada sesiapa. Dan Rasulullah bukan berasal daripada Madian. Bahkan Rasulullah bukan penduduk Yathrib yang mendengar daripada Ahlul Kitab. Maka penutup ini adalah menegaskan surah Al-Qasas adalah mukjizat daripada Allah Taala. Siapa yang beritahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi menunjukkan Al-Quran tiada campur tangan makhluk di dalamnya. Ia benar-benar wahyu daripada Allah. Dan yang kedua, faedah yang kedua adalah, bila Allah Ta'ala kata 3 kali, kau tak ada di situ sebenarnya. Kau tak ada di situ sebenarnya. Kau tak ada di situ sebenarnya. Maksudnya apa? Nabi seperti berada di situ semasa diberikan Allah kisah Nabi Musa. Rasulullah seperti dibawa pergi ke lokasi kejadian. Lalu Allah tutup, sebenarnya kau tak ada. Sebab apa? Hebat kisah Quran. Barang siapa membaca dan tadabbur, ia seperti anda dibawa ke lokasi kejadian. Kerana apa? Ia adalah kisah daripada Allah Ta'ala sendiri yang melihat, yang mengetahui peristiwa tersebut. Ini kehebatan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kerana yang menceritakannya adalah yang maha hidup, bukan makhluk seperti sejarawan yang sudah mati. Jadi penceritaannya boleh menyebabkan kita seperti berada di lokasi kejadian. Jadi adakah kita dapat situasi itu bila membaca kisah-kisah Al-Quran? Jadi sama-samalah kita baiki cara kita berinteraksi dengan kisah-kisah Quran. Ya, wallahualam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Syahri menjelaskan tadi tentang bagaimana semua perkara ini disampaikan Allah nak menunjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu tidak berada di tempat itu, tidak berada di lokasi pada masa itu, tetapi bila sudah diberikan pencerahan ataupun cerita-cerita ini, bukan sekadar dapat berada di tempat dan masa itu, tapi tazkirahnya, peringatannya pun sampai kepada Nabi Ustaz dia boleh menjadi sebagai satu pujukan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tentunya dia ada kaitan juga dengan apa yang kita rasakan dalam hidup kita. Sebabnya kita nak baca ayat 51 tentang perkataan walaqad wassalna, apa maksud wassalna bila sudah kesimpulan tadi wama kunta wama kunta. Allah letakkan ayat 51 untuk kita betul-betul ambil peringatan. Silakan Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sesungguhnya kami telah menyampaikan perkataan Al-Quran ini kepada mereka agar mereka selalu mengingatinya. Bila kita selalu baca tajwid Ustaz ya, belajar tajwid dengan Ustaz Tir, biasanya ada perkataan wasal. Wasal ini kena teruskan, ya, teruskan perjuangan. Jadi bila ayat ini ada tak kaitan dengan meneruskan dan bukan yatadzakkar, bukan istilah di sini yatadzakkarun, dia ada sesuatu yang istimewa di situ. Silakan Ustaz. Subhanallah, wasala, ya, metaforanya beginilah. Tuan-tuan dapat lihat ada 3 meja di hadapan anda sekarang. Kalau saya sambung, ya, saya sambung, itulah yang disebut sebagai tausil ataupun wasala. Kita sambung, kita teruskan, kita cantumkan. Maka walaqad wassalna lahumul qaul, al-qaul di situ adalah al-Quran. Maka ia bermaksud yang pertama sekali, kami jadikan Quran yang turun kepada mereka ni satu persatu, satu persatu, satu persatu. Maksudnya apa? Kami akan berikan ayat-ayat tertentu sahaja, sebab manusia dia tak boleh terima jumlah ayat begitu banyak pada masa yang sama. Mukjizat Nabi Musa pun tidak berlaku 9 mukjizat tu serentak. Anda tahu kan? Mula-mula tongkat, lepas tu tangan, kemudian kemarau, belalang, katak, taufan, semua tu tidak berlaku sekaligus. Semua berlaku slow-slow, satu persatu. Ya, tetapi wasala, ia berkesinambungan. Kalau tengok cerita tu, pendek kata, habis je satu cerita, to be continue. Itulah yang dimaksudkan sebagai bersambung. Jadi Allah Ta'ala menerusi perkataan wasala, menunjukkan kami turunkan sedikit demi sedikit, sebab manusia memang perlu bertenang, perlahan-lahan untuk menghayati. Ya tadzakkarun. Kerana sifat manusia itu sendirilah kami tidak jadikan Quran turun sekaligus. Wassalah. Dan ini juga menunjukkan, kata Ibnu Ashur rahimahullah, kami cantumkan walaupun ia turun 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat untuk mungkin 1 bulan 10 ayat, 1 bulan 10 ayat, 1 bulan 10 ayat, tapi at the end of the day dia jadi Quran, jadi surah yang bersambung-sambung. Semuanya ada kaitan, semuanya ada munasabah, semuanya ada hubungan yang erat. Jadi ini kehebatan perkataan wasala. Insya-Allah itu adalah Al-Quran yang kita dah lalui 392 halaman Ustaz ya. Bagaimana kalau dulu mungkin surah Al-Baqarah itu cerita pasal Nabi Musa sedikit, kemudian kita berjumpalah dengan Nabi Yusuf. Ingatkan Nabi Yusuf ni tak ada kaitan sangat pun kan, tak jumpa pula Nabi Musa dalamnya. Tetapi bila pergi kepada surah nombor 20, surah 26, surah 28, nampak seperti babak-babak Nabi Musa. Betul. Ini macam moyang ni dululah 400 tahun yang lepas. Itu adalah Al-Quran Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh bagi satulah kesamaan di antara moyang Nabi Musa ini, Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Musa, satu daripada beratus berpuluh yang ada, untuk kita rasa betul lah Quran ini dia turun sikit-sikit, kita baca sikit-sikit tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin suka surah Yusuf kan, surah Qasas belum minat lagi, tapi bila kita dah baca-baca terjatuh hati pula kepada surah-surah yang mendatang. Satu contoh, Nabi Yusuf dan Nabi Musa yang sama Ustaz. Nabi Yusuf dari Palestin ke Mesir. Perjuangan Nabi Yusuf. Perjuangan Nabi Musa daripada Mesir ke Palestin. Yusuf alaihi salam mengajar saya mengurus populariti, kedudukan, kekuasaan. Maka tarbiyah dilalui. Manakala Musa mengajar saya membuat keputusan tidak popular. Anda boleh kekal dalam istana Firaun. Anda merupakan anak kesayangan, harapan Firaun untuk menggalang ganti kedudukan. Tetapi Musa tidak boleh berkompromi dengan syirik dan kezaliman. Musa sanggup ke Madian dan sanggup bersusah payah mendidik Bani Israel. Satu keputusan yang tidak popular sebenarnya, untuk stay dengan kaum anda dan mentarbiah mereka. Jadi sangat cantik kisah Yusuf dan Musa kalau kita boleh buat perbandingan. Itulah salah satu daripada ratusan. Dan itu Ustaz, bila pergi kepada Nabi Muhammad, satu keselarian daripada Nabi Yusuf, Nabi Musa kepada Nabi Muhammad ekstra pada hari ini untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Rasulullah dengan kisah Nabi Yusuf, Nabi mendapat berita gembira. Kesudahan saya, kesudahan Nabi Yusuf, insya-Allah. Manakala kisah Musa pula sebagai extension, kemenangan saja tidak cukup. Saya mesti bersedia dengan mengisi kemenangan. Ada manusia-manusia yang saya kena berhadapan walaupun sudah menang. Maka kisah Musa mengajar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan belum selesai. Ya, sudah merdeka.
tetapi merdeka daripada penjajahan Abu Jahal. Tetapi belum lagi jiwa-jiwa munafikun ini merdeka. Maka kisah Bani Israel dipaparkan. Jadi lengkaplah diari perjuangan Rasulullah dengan dua tokoh tersebut yang ditemui di langit-langit Mi'raj. Masya-Allah ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan musyrik di Mekah ya, dan bila dah sampai Madinah itu kena uruskan munafik pula ya, dan Nabi dipanggil bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa menguruskan orang-orang yang mencabar sikit dalam Bani Israel itu sendiri tak habis sampai meninggal. Betul. Wafat ya dan diteruskan oleh generasi ataupun orang-orang sahabat-sahabat ataupun pengikut Nabi Musa yang seterusnya. Jadi banyak kesamaan, dan kesamaan itu sudah tentu ada kaitan dengan kita jugalah Ustaz ya. Kita ambil pelajaran, walaupun perkara ini kita belajar wasalna tadi itu ia berterusan, tapi ia adalah babak-babak dalam hidup kita yang ada masa kita tak popular, ada masa kita popular, ada masa membuat keputusan yang mencabar, ada keputusan yang tidak mencabar. Semua itu kita ambil daripada al-qaul, daripada al-Quran. Jadi kita bergerak kepada halaman 393 ayat 60 untuk kita melihat afala taqilun. Mari sama-sama kita baca ayat 60 bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. صدق الله. Dan apa jua kekayaan jabatan atau keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi, sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Ayat 60 daripada surah Al-Qasas. Kita ingin melihat apakah pelajaran yang berkaitan dengan tema surah ini. Ada kisah Nabi Musa yang panjang. Di hujung ayat 60 itu Allah menyatakan afala taqilun. Pastinya pelajaran ini kita boleh ambil daripada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memulakan 2022. Silakan Ustaz. Afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan akal? Tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk, ahli neraka menyesal. Kenapa mereka kena neraka? Antaranya lau kunna nasma' au na'qil. Alangkah baiknya kalau kami menggunakan akal. Persoalan, apakah maksud akal? Adakah akal itu sekadar berfikir? Kerana proses berfikir ini ya boleh dilakukan di universiti, boleh dilakukan dengan kesarjanaan. Tetapi berfikir sampai tersentuh hati, itu yang disebutkan maksud akal. Apabila anda berfikir lalu sampai ke dalam hati anda pengiktirafan tentang adanya Tuhan, percaya pada adanya pembalasan, lalu anda perlu berwaspada dengan cabaran kehidupan, ini yang dimaksudkan sebagai berakal. Maka kena bezakan antara ta'qilun dengan tatafakkarun. Kerana dalam surah Yusuf Allah cerita panjang lebar pasal Nabi Yusuf, tetapi permulaan surah Yusuf ya la'allakum ta'qilun, ya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bukan kerana orang Arab tak boleh faham surah Yusuf, tetapi kerana apa yang mereka faham tidak masuk dalam hati mereka, yang mencetuskan perubahan sikap. Kisah Nabi Musa Allah sebut rumusan bukan di awal surah tetapi di hujung surah, ya di penghujung kisah Nabi Musa, iaitulah afala ta'qilun. Dalam maksud yang sama, kau tak berubah perangai, kau tak terasa dalam hati apa-apa. Jadi jangan sekadar faham, tahu kronologi fakta Nabi Musa, tetapi tidak mencetuskan kesan dalam hati dan mencetuskan perubahan. Sebab tu ayat 60 bercerita tentang mengurus kehidupan. Kerana kita mesti memandang hidup kita dengan sudut pandang orang yang hatinya mempercayai Tuhan. Jadi 2022 mudah-mudahannya kita dapat jadikan ayat 60 antara asas utama, insya-Allah.
Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita memulakan tahun ini ya pada setiap masa kita berteraskan kepada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang diperjuangkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Walaupun ada cabaran, pernah ada kes sebelum ini, walaupun sudah pun 30 tahun 20 tahun di istana, tetapi akhirnya yang paling tinggi yang diperjuangkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di hujung ini, saya bersama dengan Ustaz Syahri, doa agar kita terus istiqamah menjejak Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran yang kami baca, Al-Quran yang kami faham, dapat kami amalkan dalam kehidupan, dapat kami jelas pengajaran-pengajarannya. Jadikanlah kami dari kalangan mereka yang membaca Al-Quran lalu memahami satu persatu ayat-ayatnya merupakan peringatan daripada pencipta kami, Tuhan kami. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan mereka yang mendengar kisah Nabi Musa alaihi salam lalu dapat melakukan perubahan sikap dan perangai dengan mengambil teladan daripada Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Dan jangan jadikanlah kami seperti Bani Israel yang degil dan keras hati mereka lalu tidak terkesan dengan apa pun mukjizat dan ayat-ayat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syahri Abdul Rahman berkongsi bersama pada hari ini. Sudah tentu bagi tuan-tuan yang mengikuti 6 halaman pada minggu ini, pencerahan demi pencerahan itu akan menjadikan kita makin jatuh cinta pada surah Al-Qasas, dan inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat, mengambil Al-Quran sebagai rabi', sebagai penyejuk ataupun taman kepada hati. Dan tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama kita berkongsi rasa perjuangan dan kita menyebarkan Al-Quran ini di mana-mana sahaja. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam halaman baru pada hari esok menyambung surah Al-Qasas. Kita sama-sama doakan Allah izinkan My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.